Pada permulaan abad ke-14, orang-orang dari Sumatera mula tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka. Mereka yang terkenal dengan konsep kehidupan yang berpindah randa telah membuka penempatan baru di kawasan Rempau. Penghijrahan pertama orang Sumatera ini membuatkan pergaulan mereka dengan orang asli yang sememangnya penduduk asal di Negeri Sembilan menjadi lebih erat. Beberapa tahun kemudian, penghijrahan yang seterusnya tiba di Negeri Sembilan dan kebanyakannya adalah penduduk dari kawasan Tanah Datar dan Payakumbuh. Pada ketika itu, Negeri Sembilan berada di bawah naungan Kerajaan Johor, tetapi serangan daripada orang Bugis yang ingin menguasai tanah Melayu menyebabkan berlakunya huru-hara. Malah di waktu itu, Kerajaan Johor mengalami nasib yang sama menyebabkan bantuan tidak dapat disalurkan kepada penduduk Negeri Sembilan. Maka, rakyat di Negeri Sembilan bersepakat untuk meminta pertolongan dari Raja Pagaruyung, iaitu perkampungan asal mereka, untuk mengutuskan seorang raja ke Negeri Sembilan. Akhirnya, pada tahun 1773, tiba raja yang diutus dari Pagaruyung, iaitu Raja Mahmud atau lebih dikenali sebagai Raja Malewa. Raja Malewa merupakan watak penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara orang Bugis dan penduduk tempatan. Bertitik tolak dari kejadian itu menandakan institusi beraja di Negeri Sembilan telah bermula. Raja Malewa telah ditabalkan sebagai Yang Tuan Negeri Sembilan yang pertama. Uniknya ialah raja di Negeri Sembilan adalah yang dihantar oleh pembesar-pembesar negeri dari Pagaruyung dan dirajakan di Negeri Sembilan. Ini adalah kerana selepas kemakatan Raja Malewa, Raja Hitam telah ditabalkan menjadi Yang Tuan Negeri Sembilan yang kedua, kemudian diikuti dengan Raja Lenggang. Selepas kemakatan Raja Lenggang pada tahun 1824, penghulu Ulu Muar mencadangkan supaya Raja Radin dipilih menggantikan ayahandanya. Walau bagaimanapun, cadangan itu mendapat kritikan dari Datuk Kelana Sungai Ujong yang mahukan kerajaan memohon seorang lagi raja dari Pagaruyung. Sementara menunggu raja yang diutuskan tiba, seorang raja bernama Raja Kerjan telah dilantik oleh Datuk Kelana Sungai Ujong sebagai pemangku raja. Pada tahun 1826, Kerajaan Pagaruyung telah menghantar seorang putera raja bernama Raja Sati untuk menjadi Yang Tuan Negeri Sembilan. Namun begitu, kebanyakan rakyat Negeri Sembilan tidak menyukai pemerintahan di bawah naungan Raja Sati. Disebabkan oleh itu, terjadilah satu perselisihan faham di antara Datuk Kelana dan Raja Sati. Datuk Kelana telah meminta bantuan dari penghulu Ulu Muar untuk menyerang Raja Sati. Akhirnya, pada tahun 1830, Raja Sati telah dipecat lalu melindungkan dirinya ke Melaka. Berikutan dengan pemecatan Raja Sati, Datuk Kelana Sungai Ujong telah bersepakat dengan pembesar-pembesar untuk melantik Raja Radin sebagai Yang Tuan Negeri Sembilan. Raja Radin merupakan raja pertama yang dilahirkan di Negeri Sembilan dan telah memerintah selama hampir 30 tahun. Baginda mangkat di Seri Menanti pada tahun 1861 dan meninggalkan dua orang puteranya iaitu Tunku Antah dan Tunku Mudaci. Apabila mangkatnya Raja Radin, Tunku Antah telah dipilih untuk menggantikan ayahandanya tetapi ditolak atas sebab yang menyatakan dirinya belum cukup layak untuk memerintah Negeri Sembilan. Maka kerajaan sebulat suara untuk melantik Raja Imam sebagai pengganti kekandanya pada tahun 1861. Apabila Raja Imam mangkat, berlaku sekali lagi perselisihan faham untuk merebut takhta Yang Tuan Negeri Sembilan di antara Tunku Antah dan Tunku Ahmad Tunggal yang merupakan ananda kepada Raja Imam. Pembesar-pembesar di Negeri Sembilan tidak bersetuju untuk melantik Tunku Ahmad Tunggal kerana sikapnya yang tidak disukai dan disenangi rakyat. Sementara mencari jalan penyelesaian, pembesar-pembesar melantik Tunku Ampuan Intan iaitu Balu kepada Raja Radin sebagai pemangku takhta. Setelah 3 tahun berlalu iaitu pada tahun 1872, persetujuan telah dapat dicapai dengan melantik Tunku Antah sebagai Yang Tuan Negeri Sembilan yang ke-6. Berikutan dengan itu, keturunan Raja Radin adalah pewaris bagi takhta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sehingga ke hari ini. Gelaran Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan mula digunapakai oleh pewaris takhta yang seterusnya iaitu Tuanku Abdul Rahman, Tuanku Munawir, Tuanku Jaafar dan Tuanku Muhriz. Di antara kesemua Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Jaafar merupakan Yang di-Pertuan Besar paling lama memerintah dalam sejarah iaitu selama hampir 42 tahun.
Sepanjang pemerintahannya, Baginda Tuanku lebih menekankan masalah rakyat dan hal ehwal pentadbiran negeri. Hasrat Baginda Tuanku adalah untuk mewujudkan sebuah negeri yang aman makmur dan harmoni agar rakyat Negeri Sembilan yang dihuni pelbagai kaum hidup bahagia di samping bertoleransi antara satu sama lain. Semasa menerajui pemerintahan negeri, Baginda Tuanku lebih mengutamakan sektor perumahan untuk keselesaan rakyatnya. Baginda Tuanku amat mengambil berat mengenai keperluan perumahan oleh setiap golongan rakyatnya. Keutamaan ditumpukan kepada golongan miskin dan mereka yang kurang berkemampuan. Melalui usaha ini, dapatlah mereka memiliki rumah yang lebih selesa dan kehidupan yang sempurna. Bagi mengecapi hasrat itu, pelbagai projek telah dijalankan bagi membangunkan bandar-bandar baru di Negeri Sembilan. Ini terbukti dengan pembukaan kawasan industri baru di Seremban 2, Senawang dan Nilai 3. Dengan membangunnya kawasan seperti ini, lebih banyak peluang pekerjaan ditawarkan untuk rakyat Negeri Sembilan. Kilang-kilang perindustrian telah ditubuhkan sekaligus menarik syarikat-syarikat besar untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai tapak operasi mereka. Ini berikutan lokasi kawasan yang strategik serta jaringan jalan raya yang selesa memudahkan lagi pergerakan untuk memasarkan produk mereka. Selain itu, ia dapat menarik perhatian para pelabur asing untuk melabur di Negeri Sembilan. Bagi sektor pendidikan pula, banyak sekolah-sekolah telah dibangunkan semasa pemerintahan Baginda Tuanku. Ini disebabkan Baginda sangat mengutamakan pendidikan di Negeri Sembilan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Sebagai contoh, Baginda bertanggungjawab dalam penubuhan Sekolah Teknik Tuanku Jaafar bagi membantu anak-anak muda yang cemerlang untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Bagi aktiviti sukan di Negeri Sembilan, Baginda Tuanku telah berjaya meningkatkan mutu permainan golf di Negeri Sembilan dengan usaha-usaha membagi padang di kelab-kelab golf yang disedia ada. Kesungguhan Baginda ini dapat dilihat dengan tertubuhnya beberapa kelab golf seperti kelab golf Starfield, kelab golf di Raja Seri Menanti dan kelab golf di Raja Tuanku Jaafar bagi menarik minat generasi muda untuk menceburi sukan ini. Sehubungan dari pemerintahan yang berwawasan ini, tanggungjawab Baginda Tuanku untuk memajukan Negeri Sembilan telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna.